الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat 64 surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Maksud dia, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran, sesungguhnya kami anugerahkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada orang-orang yang beriman itu apabila dibangkitkan kepada mereka seorang rasul daripada kalangan mereka, yang kerja rasul itu ialah yatlu alaihim ayatih, bacakan Quran kepada kita. Kerja Rasul juga ialah wa yuzakkihim, membersihkan hati-hati kita. Kerja Rasul juga ialah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan manusia sebelum daripada mai Nabi itu mereka di dalam sesat yang nyata. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat 64 surah Ali Imran ini Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi ingat kepada kita bahawa Allah hantar Nabi itu anugerah untuk kita. Anugerah kalau kita ikut. Kalau kita tidak ikut, maka dia membawa satu malapetaka kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala hantar Nabi, dengan mainnya Nabi ini kepada kita, Allah membuka mata kita yang selama ni buta. Kalau tak ada Nabi, kita buta. Maka mai Nabi, Allah buka mata kita. Dengan dihantarnya Nabi kepada kita, Allah dengarkan telinga kita yang sebelum tu tuli, pekak. Dengan mainnya Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala buka pekak kita. Kita dengar kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mainnya Nabi ini, Allah buka hati kita yang selama ni hati kita terkunci. Bila main Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala buka kunci itu, terbuka hati kita. Dengan mainnya Nabi kepada kita ni, orang sesat dapat petunjuk. Dengan mainnya Nabi kepada kita ni,
orang lemah jadi kuat. Bilal daripada satu manusia hamba lemah, mai Nabi bawa Islam, dia terima Islam, dia jadi kuat. Bukan sahaja kuat Bilal ini kuat atas dunia, kuat dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat esok. Dengan mainnya Nabi kepada kita ni, manusia yang berpecah belah, bergaduh, bermusuh, jadi bersatu atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ni berlaku adalah dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang petunjuk itu Allah buat mai kepada kita dalam Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab Nabi kata fa inna asdaqal hadis kitabullah. Nabi kata sesungguhnya sebenar-benar berita itu ialah Al-Quran. Maknanya hari ini kalau Quran mai dekat kita, itu asdaqal hadis. Tak boleh siapa mengaji tinggi mana pun, tak boleh siapa tolak Quran, kata Quran tak betul. Nabi kata wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk itu ialah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdiri di atas dua kekuatan ini, Quran dengan hadis Nabi, maka Islam akan berjalan di atas landasan yang betul. Kita tolak dua benda ni, kita tolak Quran, kita tolak hadis, kita sesat. Dia macam tu aja. Dan dalam nak menerima Quran, dalam nak menerima hadis, dalam nak menerima petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita kena ikhlas. Niat kita kena betul. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, kata dia, anna a'rabiyan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, ar-rajul yuqatil lil maghnam war-rajul yuqatil liyudhkar war-rajul yuqatil liyura makanuh. Wa fi riwayah ar-rajul yuqatil syaja'ah wa yuqatil hamiyah. Wa fi riwayah ar-rajul yuqatil ghadaban faman fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini riwayat daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, kata dia, satu A'rabi mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia sampai depan Nabi, dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ar-rajul yuqatil lil maghnam. Ada satu orang laki-laki pergi perang sabilillah, tapi sebenar niat hati dia berperang ini kerana nak ghanimah. Bila mai panggilan ajak pergi perang sabilillah, dia bawa nama, dia pergi sekali. Tapi hati dia ingat, aku pergi ni kerana saat lagi bila Islam menang, kita dapat harta rampasan, kita dapat ghanimah, aku nak bahagian daripada harta rampasan itu. Zahir nampak dia perang sabilillah, niat Allah tahu. Badui dia mai tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, dalam ramai-ramai orang pergi perang sabilillah, ada satu orang ini yuqatil lil maghnam, dia niat dia perang kerana nak harta rampasan. Wal rajul yuqatil liyudhkar, dia kata dalam ramai-ramai hak pergi perang ni, ada satu orang yang pergi berperang ini liyudhkar, supaya nama dia disebut-sebut. Oh, mereka kata masa perang tu dia lawan cukup dahsyat, tak ada orang berani macam dia depan sekali. Tak ada orang berani macam dia, macam tak sayang nyawa. Tak ada.
semua orang sebut kehebatan dia. Dia pergi perang kerana tu, kerana nak orang sebut dia ni ada hebat pada diri dia. Warajul yuqatil liyura makanuh, kata Badui ini. Dan ada pula satu orang dia pergi perang kerana nak melihat, nak memperlihatkan kedudukan dia, keberanian dia. Dia tak macam orang lain, dia memang betul-betul berani. Dan dalam riwayat lain kata ada orang yang pergi berperang yuqatil syaja'ah, nak tunjuk berani. Aku tak heran, aku kalau ada panggilan nak pergi perang, aku nak nama aku duduk nombor 1. Kalau ada orang lain buh dulu pun, aku buh nombor 0. Kalau ada orang lain pergi tulis dah nombor 1, aku duduk nombor 0. Aku nak duduk atas sekali. Nak tunjuk syaja'ah, nak tunjuk berani. Wa yuqatil hamiyah, dan ada orang pergi berperang kerana nak jaga hamiyah, nak jaga nama keluarga. Keluarga aku, tok wan aku, pak aku semua mati dalam perang sabilillah. Aku pun nak macam mereka juga. Dia perang kerana tu. Dan satu riwayat lain pula, dia kata yuqatil ghadaban. Ada yang pergi perang ni kerana ghadab, kerana marah pasal pak dia mati kena bunuh dengan musuh. Dia pergi ni nak balas dendam. Ada hak macam tu. Dan ada di kalangan mereka ini yang pergi berperang ini dengan macam-macam niat. Dia kata faman fi sabilillah, ya Rasulullah, hak betul-betul perang fi sabilillah ni hak mana satu? Untuk ni niat, ni yang kata niat. Main mengaji malam ni pun serupa lah, saya main mengajar pun serupa lah. Mengajar ni kerana nak mengajar ke kerana nak sagu hati? Satu hari mengajar sampai 3 tempat, mengajar sampai 5 tempat. Mengajar kerana nak mengajar fi sabilillah ke kerana apa? Kita tak tahu, Allah tahu. Tuan-tuan main ni kerana apa? Allah tahu. Maka hadis ni dia main dekat kita sebagai peringatan kepada semua, kepada kita guru yang mengajar, kepada tuan-tuan yang main nak mendengar, nak menadah telinga, nak mendengar Quran, nak mendengar hadis. Betulkan niat. Bila sahabat ni tanya Nabi, ya Rasulullah, yang kata betul-betul berperang fi sabilillah ni hak mana satu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Nabi kata hak betul-betul sabilillah ini ialah orang yang berperang tujuan dia satu aja. Dia nak meletak agama Allah di tempat yang paling tinggi. Siapa yang niat dia menepati itu, dia sabilillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Bila kita baca hadis-hadis yang macam ni tuan-tuan, kita jadi takut. Pasal apa? Pasal kita tak tahu niat kita ni macam mana. Ada orang niat mula betul, tengah jalan melencong. Mula-mula betul ni, baru balik daripada universiti ni, baru mengaji ni, baru keluar universiti, baru balik daripada Al-Azhar Mesir ni, baru balik daripada Jordan ni, baru balik daripada Morocco ni, baru balik daripada Syria ni, baru balik ni, muka merah menyala berapi-rapi nak berjihad fi sabilillah. Mula start dia jadi gelencong, dia jadi kot lain dah, dia jadi sonok dah, dia jadi tengok tawaran dunia ni nampak merelap, nampak menarik dah. Pelan-pelan pergi berhenti tepi jalan. Pasal apa? Pasal inilah niat manusia, sukar sekali nak dipelihara. Ada orang cantik permulaannya, tengah jalan pun cantik sampai ujung, gelencong dia daripada matlamat mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita sedang satu apa dia tuan-tuan? Kita manusia lemah, maka perlunya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah kekalkan niat kita tidak lain melainkan kerana mardatillah, kerana nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah halnya dengan kita ni. Puasa nak mai 2 minggu lagi. Masuk tahun ni, kalau panjang umur kita lagi 2 minggu, kita jumpa pula Ramadan Al-Mubarak. Hal lepas dah berapa puluh kali dah dengan umur kita hari ni 45, 46, 47, 50, 56, 60, 66. Umur kita hari ni dah berapa kali dah kita jumpa puasa.
puasa kita hak lepas-lepas puas hati ke tak? Puasa kita hak lepas-lepas ni terpelihara ke puasa tu? 30 hari kita puasa sebulan, tahun lepas, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, jagakah kita dengan puasa kita ni? Yang Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah SAW, iza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im, atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, apabila kamu puasa, maksudnya Ramadan, apabila seseorang daripada kamu puasa, fala yarfuth, maka janganlah seseorang daripada kamu cakap kotor. Apabila seseorang daripada kamu puasa, wala yaskhab, jangan bertengkar dengan orang. Nabi SAW kata, bila kamu dalam keadaan puasa, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im, mai satu orang tak ada pasal dia pergi maki hang. Kita duk puasa, dia mai tiba-tiba dia maki kita, dia kata macam-macam dekat kita, dia cerca kita, dia cakap terjai-terjai dekat kita. Aw qatalahu, ataupun dia mai dia nak ajak bermusuh dengan kita sedangkan kita duk puasa. Nabi kata, falyaqul inni sha'im, katakan dia, aku puasa. Pergi kelengok. Hak lepas-lepas dah, tahun lepas, 2 tahun lepas, 5 tahun lepas, 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, kita duk puasa berapa banyak ni, dah berapa tahun dah kita duk puasa Ramadan ni. Adakah kita memelihara benda-benda yang disuruh pelihara oleh Nabi SAW ini? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cakap tak elok ni bukan bulan puasa saja dilarang. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW bersabda, Nabi kata laisal mu'min, satu orang itu tidak dianggap dia mukmin, tak dianggap dia beriman, bit-ta'an, kalau sekiranya dia satu orang yang suka cemar nama baik orang. Nabi kata ini orang tak beriman, bercakap suka cemarkan nama orang, bercakap suka condemn orang, bercakap menghina orang, bercakap. Nabi kata ini bukan orang mukmin. Orang mukmin tak ada sifat itu, sifat ta'an, sifat suka duk peleceh orang, tidak ada pada orang yang beriman. Nabi kata walal la'an, orang yang beriman tidak ada sifat la'an, sifat suka laknat orang, suka cerca, suka maki orang, dan tidak dianggap orang itu mukmin. Walal fahish, orang yang bercakap keji, bercakap kotor, bercakap lucah. Tidak dalam keadaan puasa pun disuruh jaga benda ni, apatah lagi kita dalam keadaan berpuasa. Dan Nabi kata walal badhi, dan tidak dianggap orang itu beriman kalau sekiranya dia ni bermulut kotor. Hadis itu hadis hasan sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW bagi tahu dekat kita ni penyakit bercakap tak elok ni. Ni bulan puasa nak mai kita, tuan-tuan, takkan nak tahan tak makan sampai waktu maghrib ni semua orang boleh. Takkan nak tahan tak minum sampai waktu maghrib ni budak-budak pun boleh. Tapi nak tahan diri kita daripada benda yang dilarang oleh agama ni tak ramai orang boleh. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza la'ana syai'an sa'idatil la'natu ila as-sama' fatughlaqu abwabus sama' dunaha thumma tahbitu ila al-'ardi
fatughlaqu abwabuha dunaha summa ta'khudhu yaminan wa shimalah fa idza lam tajid masaghan raja'at ila allazi lu'ina fa in kana ahlan lidzalik wa illa raja'at ila qailiha atau kama qala, hadis riwayat Imam Abu Daud. Nabi SAW bersabda, bila satu manusia dia laknat satu benda, bila satu manusia dia laknat satu benda, dia kata dekat satu benda, tak kira benda tu orang ke, tak kira benda tu binatang ke, tak kira benda tu apa benda pun, dia laknat satu benda, cakap tak elok kepada satu benda. Sa'idatil la'natu ila sama, cakap tak elok tu dia terbang naik ke langit. Nabi kata ni, kita duk cakap macam-macam hari-hari ni, cakap tu dia terbang naik ke langit. Fatughlaqu abwabus sama dunaha, Nabi kata cakap tak elok tu naik pergi ke langit, pintu langit tak buka, kerana langit tak mau terima cakap hak macam ni. Kan kita cakap ni lepas ikut dan aja, benda tu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bercakap, kita ingat kita bercakap habis tahun tu dah, benda tu di sisi Allah dikira. Kita duk ingat kita bercakap ni takat ni ajalah, dah di sisi Allah benda tu dihisap. Maka tiap-tiap cakap manusia ni dia naik sampai ke langit, langit tutup pintu dia, dia tak mau terima cakap yang keji, yang tak elok ni. Summa tahbitu ilal ardi, bila dia nak naik tak boleh, dia turun balik ke bumi. Ni cakap kita ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni hadis Nabi. Tak sah baru kita baca hadis. Nabi kata apa? Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tak sah baru. Semua ni adalah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk itu ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata cakap kita ni kalau tak elok, dia naik pergi ke atas langit tak mau terima, dia gostan patah balik, dia nak turun di bumi. Fatughlaqu abwabuha dunaha, bumi pula tutup pintu dia, tak mau terima cakap tak elok ni. Summa ta'khudhu yaminan wa shimalah, Nabi kata kemudian apa jadi? Cakap tak elok tu duk wang win yaminan wa shimalah, dia tak boleh pergi ke mana. Dia nak naik ke langit, langit tak mau terima, dia nak turun ke bumi, bumi tak mau terima, dia duk wang win. Fa idza lam tajid masaran, bila dia tak jumpa jalan nak pergi mana, nak naik atas tak boleh, nak turun bawah tak boleh, dia tak jumpa mana, raja'at ila allazi lu'ina, Nabi kata dia pergi cari orang yang kena laknat tadi. Orang yang kena laknat tadi, kalau orang dia pergi cari orang tu, kalau apa pun dia pergi cari benda tu. Fa in kana ahlan lidzalik, kalau orang yang kena laknat tu memang macam yang dilaknat tu, orang kata kat dia hang ni celaka tak guna, hang ni tai arak ke apa ke, misalnya orang kata kat dia macam tu, sungguh dia tai arak, maka cakap ni pi singgah ke dia. Pasal apa? Pasal betul macam yang dikata. Nabi kata wa illa raja'at ila qailiha, tapi kalau kawan hak kata ni kata dekat kawan tu tak macam yang dia kata, maka dia terima balik kata-kata dia tu, maka akhirnya apa jadi kat dia? Laknat yang dia ucapkan memakan diri dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pernahkah kita sangka benda kita duk bercakap hari-hari begitu sekali cerita besar selepas daripada terkeluar daripada mulut kita? Orang Melayu dia buat main hadis Melayu, dia kata apa? Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Tu nak abang kata apa? Mulut cakap punya pasal akhirnya boleh membawa binasa dia. Rupa-rupanya dalam agama lebih besar daripada tu. Cakap kita ni keluar ni, dia nak naik ke langit, langit tak mau terima, dia nak turun ke bumi, bumi tak mau terima, dia duk wang-win tak tahu nak pergi mana, dia pergi cari orang yang kena kata tu. Kalau sungguh orang yang kena kata tu bagai dikata, dia singgah di situ. Kalau tak sungguh, dia patah balik dekat orang yang kata, maka akhirnya apa yang dia kata memakan diri dia.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajul qad syariba, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam idribuhu. Qala Abu Hurairah, faminna ad-darib biyadihi wad-darib bina'lihi wad-darib bithawbihi. Falamma insarafa qala ba'dul qawm أخزاك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هذا لا تعين عليه الشيطان، أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, satu hari orang heret bawa mai satu laki-laki mabuk arak ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari satu orang sudah pergi kena arak, mabuk tunggu langgang, dia heret dia bawa mai depan Nabi. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila tengok dia mabuk, Nabi kata idribuhu, balun dia ni. Ini yang hadis yang menjadi dalil kepada orang mabuk arak ni kena pukul. Ada hadis lain dia mai jelas lagi, dia kata pukul 40 kali. Yang kemudiannya selepas daripada wafat Nabi, selepas daripada wafat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mai zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, atas nasihat Abdul Rahman bin Auf, Umar Al-Khattab double hukuman ke atas orang minum arak ni, daripada 40 kali sebat kepada 80 kali sebat. Benda ni berlaku pada zaman Nabi dan pada zaman sahabat Nabi. Pada zaman Nabi maikih ni, satu laki-laki minum arak, mabuk, orang pergi cukup dia, heret dia bawa mai depan Nabi. Nabi tengok memang sah dia mabuk arak. Nabi kata idribuhu, pukul dia ni. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa inna ad-darib biyadihi wad-darib bina'lihi wad-darib bithawbihi. Bila Nabi kata pukul, pakak buh seorang sikit. Abu Hurairah kata, ada daripada kalangan kami yang pukul dengan tangan sampai bagi dengan tangan, pabuh atas belakang, bagi ikut. Ada yang geram lebih lagi, wadharib bina'lih, cabut kasut buh atas kepala habis. Dengan geram ni tuan-tuan. Kata Abu Hurairah, wadharib bisawbih, ada yang duk hanggau tangan tak sampai, buang baju, balun dengan baju kok jauh. Janji mu ada juga aku ni apa sikit kat dia. Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bila dah Nabi kata idribuhu, pukul, pakak balon lah, ada dengan tangan, tak ada buah kasut, tak ada ambil kain bagi kat. Falamman sarafa, bila dah ni Nabi kata okey, sudah semua pakak berhenti habis. Qala ba'dul qaum, ada lagi dalam ramai-ramai sahabat ni hak tadi dah cepuk dengan tangan dah, hak bubuh dengan kasut, hak ambil kain tibai kat atas belakang dan sebagainya. Nabi dah kata sudah. Seorang pergi kata pula, akhzakallah, dia kata. Dia pergi kata pula lagi, pasal apa? Pasal geram. Dia kata Allah hina hang dalam hidup hang ni. Nabi SAW bila dengar macam tu, qala Nabi SAW, la taqulu haza. Nabi kata, jangan kata macam tu. Dia salah, hukuman dah dijalankan ke atas dia, cukup. Ni apa ni, hukuman dah jalan dah, dia dah kena hukum atas kesalahan dia. Hampir duk bagi dia bagi jadi lagu tu, hampir kata dekat dia, akhzakallah, Allah hina hang dalam hidup hang ni. Nabi kata jangan kata macam tu. La tu'inu alaihi syaitan, Nabi kata jangan menyebabkan syaitan ni ditolong untuk nak merosakkan dia ni. Kita pergi hina dia tu seolah-olah macam kita tolong syaitan untuk nak merosakkan dia. Satu orang buat salah, dia sudah kena hukum, habis cerita. Dah tak cukup lagi, nak kata lagi. Duk kata lagi tu menyebabkan dia tak akan berubah jadi elok. Pasal apa? Dia kata aku kok mana pun aku orang jahat. Hang tak percaya pergi tanya, semua orang kata aku jahat. Sampai bila pun dia tak jadi baik dah. Pasal apa? Punca kita
Kita yang tak boleh nak terima orang yang bersalah dan telah dihukum, kita tak boleh terima dia kata dia orang baik, maka kita membantu syaitan untuk terus merosakkan dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nampak tuan-tuan, mulut cakap pun yang pasal dia boleh pergi jadi sampai macam tu. Macamlah kita hari ni tuan-tuan, dalam kita nak dakwah Islam ni, kita nak bawa dakwah Islam ni, cakap elok-elok. Maki orang syok kita ni, kita boleh maki orang syok lah, maki orang tak jawab memang syok lah. Apa kebaikan untuk dakwah? Berubah kawan yang kena maki tu? Jadi elok ke kawan yang kena maki tu? Cantik ke masyarakat dengan kita duk maki orang tak habis-habis hari-hari ni? Cukup balik kepada tunjuk ajar Nabi SAW. Kita marah orang buat salah, tapi orang yang dah buat salah, dah tunjuk dia menyesal, bahkan dia dah dihukum, kita kena bagi semangat kepada dia untuk dia nak menjadi orang baru di dalam hidup ini. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 15. Bahrul Mazi jilid 15, muka surat 121. Hadis malam ni panjang sikit. Bab ma jaa fi alamati hululil masakh wal khas. Bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tanda mustahak turun bala, sehingga kan bala itu membawa kepada hapus rupa asal, dan mustahak ditelan bumi ke atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ni kerana kita buat banyak sangat salah, Tuhan buat mai bala. Bala hari ni apa dia? Sesama babi. Penyakit ni asal-asal kena orang hak makan babi. Tapi bala, bila kata bala ni tuan-tuan, dia kena, dia tak kira ada hang makan babi ke hang tak makan babi, kena semua. Malangnya haduk mati ujung-ujung ni semua orang kita, semua orang Islam. Nampak? Bala sudah jadi satu malapetaka. Ni hak ujung-ujung ni, hak mati ujung-ujung 3-4 orang ni, sampai hari ni dah 8 orang mati. Hak ujung-ujung 3-4 orang ni mati, tidak ada simptom. Kesihatan bagi tahu, doktor-doktor bagi tahu, pakar-pakar bagi tahu, orang yang kena H1N1 ni, orang yang kena penyakit ni dia ada simptom dia. Dia kena sesema, dia kena demam panas, tak mau nak kebah, dia mai pula sampai dia bagi simptom dia, sampai akhir sekali dia attack lung, paru-paru, dia kena pneumonia, dia mati. Itu simptom. Itu apa kata simptom ni? Tanda-tanda dia. Dia main ni mangsa yang ujung-ujung ni tak ada simptom, tak ada tanda, tak demam, tak ada apa-apa, tak tu sesak nafas, masuk hospital, cek paru-paru dia ada masalah, mati. Lepas mati cek lagi H1N1. Tuan-tuan, jangan lawan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hantar mai satu bala, buat mai dalam bentuk virus, yang kata virus ni dia boleh rupa, dia boleh ubah rupa dia. Dia mai rupa macam biji kelulut berduri itu, orang mai cari satu ubat dekat dia, dia ubah mai macam buah asam kelubi pula. Orang cari pula satu antivirus, orang buat mai satu vaksin lawan dia, lawan dia ubah daripada asam kelubi dia jadi rupa macam buah pulasan pula. Ini yang kata virus, dia boleh ubah rupa. Satu benda yang kita kena ingat, siapa buat virus ni? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah buat, Allah hantar mai sebagai satu bala, sebagai satu hukuman kepada manusia yang bantah dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita baca apa Nabi nak bagi tahu kat kita. Ketahuilah saudaraku, adalah telan bumi ataupun berubah rupa daripada rupa asal menjadi rupa kera, rupa beruk dan rupa babi. Dia tulis di sini. Ni belum mai lagi ni, belum mai rupa babi, belum mai, dia baru mai sesama babi. Lagi boleh mai. Dia mai apa? Bila kena penyakit tu, dia jadi berubah muka, dia jadi babi. Anda percaya tak ni hadis Nabi ni? Tak percaya, dah nak balik bang, dah lah bulan lepas tak ada gula. Ni hadis Nabi. Nabi SAW bagi tahu, Nabi kata Allah Subhanahu wa ta'ala apabila hamba dia
yang ada atas muka bumi ni, yang dia cipta, yang dia bagi jadi, tiba-tiba bantah dia, tiba-tiba lawan dia. Dia akan hantar mai satu bala kepada manusia. Bala ni apa dia? Dia boleh hantar mai bala dalam bentuk apa dia? Manusia ni kena telan bumi. Tanah kita duk pijak hari-hari, tak ada apa-apa ni, tiba-tiba mereka dia telan kita masuk. Nabi kata Allah boleh buat macam tu. Nabi kata, takkan Nabi pemohong. Nabi kata bahkan Allah boleh buat mai bala kepada manusia yang bantah, yang derhaka dia ni, sampai ke tahap rupa manusia ni Allah ubah, bagi jadi kera, bagi jadi beruk, bagi jadi babi. Nabi SAW kata macam tu. Baik, so kita tengok apa huraian dia. Ketahuilah saudaraku, adalah telan bumi ataupun berubah rupa menjadi rupa kera, beruk dan babi itu, maka diubah Allah Subhanahu wa ta'ala akan manusia yang demikian itu dengan sebab melampau-lampau mereka buat maksiat di atas dunia. Punca dia apa? Manusia yang Tuhan buat ni bukan sahaja dia tak terima kasih ke Tuhan, dia lawan Tuhan. Kalau tak terima kasih pun kita kecil hati dah. Kita buat baik ke orang yang kita buat baik itu tak tunjuk kata dia terima kasih kat kita, pun kita rasa juga amboi. Bukan tak tunjuk kata dia terima kasih kat kita, dia lawan kita. Oh, cukup cantik. Kita yang tolong dia lawan kita. Orang Melayu kata apa? Lepas anjing tersepit. Kita ni enggak lah donat naik kereta tengok anjing tu duduk terkapit apa ke, duduk kiang duk ni, dia tak bunyi hu dia bunyi kiang tu teruk. Kita bila tengok macam tu, teringat hadis yang mengaji Masjid Sultanah ni, kata ada kunun satu cerita Nabi beritahu umat zaman dulu, musafir tengah padang pasir, haus dahaga, jumpa satu telaga lama, masuk pergi minum air, abang-abang naik jumpa anjing pula dah, lidah duk jilat pasir panas, dahaga, kesian. Turun balik telaga tu, cedok air dengan kasut dia, gigit kasut tu, panjat naik, bagi anjing tu minum air yang dia cedok dengan kasut ni. Nabi kata tidak ada janji kepada orang itu melainkan ampun dosa dan syurga. Teringat hadis tu, bagi signal berhenti, turun pi, angkat kayu ada kapit anjing ni, angkat dia faham kita. Dia kata macam mana Nabi abang tu, kawan tu tak kena faham, macam mana aku kena? Tu anjing zaman dulu, zaman lah dia faham rupanya. Kalau dia tak faham, dia terima kasih lah kot, kita kata okey lah, boleh lah kita dengar. Tak, dia faham kita. Ini kata lepas anjing tersepit. Ada manusia yang sifat dia macam ni. Bukan sahaja dengan manusia tolong dia tak terima kasih. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bagi dia hidup, Allah bagi dia sehat, Allah bagi dia rezeki, Allah bagi kat dia macam-macam, dia lawan Allah. Maka sewajarnya Allah Subhanahu wa ta'ala buat mai bala sesuai dengan derhaka dan bantah dia ni. Dia kata, maka kata di dalam bab ini ada datang hadis yang menunjukkan mustahak umat Muhammad yang demikian itu balak dengan beberapa alamat yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Sebenarnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Ali bin Abi Talib qala Rasulullah SAW, iza fa'alat ummati 15 khaslah halla bihal bala. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW yang juga sepupu Nabi, yang juga dia ni suami kepada anak Nabi yang bernama Fatimah. Dia ni ialah baginda Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Hadis ni riwayat Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kata dia sabda Nabi SAW, apabila umat aku buat 15 perkara ini, maka mustahaklah dengan sebab itu turun bala besar. Nabi kata, apabila umat aku buat 15 perkara, aku nak abang sekali lagi, bala besar nanti mai. Bila didengar oleh sahabat Nabi SAW akan sabda yang demikian itu, maka mereka pun minta diterangkan apakah alamat itu. Faqila wa ma hunna ya Rasulullah, maka kata seorang daripada sahabat Nabi, apakah semua tanda itu ya Rasulullah yang boleh membawa kepada turun bala besar ke atas umat Muhammad ini?
faqala iza kana al-maghnamu duwalan. Maka sabda Nabi SAW yang pertama, apabila harta rampasan perang beredar di antara raja-raja dan orang besar-besar sahaja. Dia kata apabila harta kekayaan negara, orang besar-besar bergaduh balai kat mereka aja. Dia kata bila jadi keadaan ini, kekayaan negara ni sepatutnya dikongsi sama oleh semua rakyat. Tengok orang tertentu aja dia ambil manfaat daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala ni. Masalah dia kata, harta rampasan dalam perang contohnya menjadi punya raja-raja dan orang besar-besar saja, dan ini tiada dibenarkan oleh syarak. Dia kata benda tu kena share. Semua tentera yang ikut pergi berperang kena dapat bahagian mereka. Tengok-tengok pemimpin kebas kat mereka saja, lauk semua mereka sapu, dia tinggal kuah aja kat kita. Misalnya jadi begitu. Kerana yang demikian itu memperbuat bid'ah yang menyalahi sunnah Nabi SAW. Nabi suruh lagu lain, pergi buat lagu lain. Dia kata kerana adalah pada zaman Nabi SAW apabila diutus tentera pergi perang dengan kafir, ataupun Nabi sendiri membawa tentera pergi perang, kemudian kalah musuh di dalam perang itu, maka harta yang dirampas di dalam medan perang itu, sama ada makanan atau minuman atau biri-biri atau unta atau pakaian atau senjata atau emas atau perak, maka semua itu dinamakan ghanimah. Dia kata apa juga barang yang dirampas itu dia namakan ghanimah, harta rampasan perang. Dan harta yang dapat dengan tiada perang, sama ada yang dapat itu binatang atau rumah atau kampung ataupun segala isinya yang ditinggalkan oleh kafir itu, kerana lari keluar mereka kerana takutkan tentera orang Islam, maka itu dinamakan fight. Itu beza ghanimah dengan fight. Ghanimah ni kalau sekiranya dapat dalam perang, fight tak ada perang, pergi dia tuang lah lari, dia tinggal harta benda dia ambil dapat harta tu tanpa perang, maka itu dinamakan fight. Maka harta fight itu semuanya terpulang kepada Nabi SAW. Dan adapun harta ghanimah itu dijadikan Nabi SAW 5 bahagi. 1/5 terpulang kepada Nabi, 4 bahagi yang baki itu terpulang kepada segala orang yang ikut berperang. Itu pembahagian dia. Ataupun kepada tentera yang telah diutuskan untuk pergi berperang. Kerana 1 bahagian yang diambil oleh Nabi tadi dibahagi pula, yang bahagian Nabi 1/5 itu dibahagi 5 pula. 1 untuk Nabi dan 4 lagi dibahagikan kepada anak cucu Al-Muttalib dan juga Bani Hashim. Itu agihan yang ditentukan oleh agama, kena buat lagu tu. Maka itulah aturannya. Berjalan harta ghanimah itu dibahagi seperti aturan yang tersebut itu sampailah kepada zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Peraturan tu hak Nabi pakai itu Abu Bakar ikut, Umar ikut, Osman ikut, Ali ikut. Macam mana Nabi buat, macam itulah 4 Khulafa Ar-Rasyidin buat. Maka kemudian daripada itu sudahlah dijadikan oleh raja-raja yang kemudian daripada mereka itu terpulang harta rampasan itu kepadanya semuanya. Habis zaman 4 sahabat besar ni, mula dah kona. Bila berlaku perang, harta yang dirampas tak dapat dah kepada orang, raja-raja sapu semua. Mula dah, dia mula gelencong dah, dia nak mula jadi tak betul dah. Dan dibahagi-bahagikan kepada orang besar-besar. Dan orang yang masuk di dalam bukunya saja, dia kata. Dia ada buku dia, ataupun dalam bahasa istimewa dia panggil kroni. Kroni saja yang dapat, orang lain makan makaroni aja, tak ada apa. Dia nak jadi macam tu. Rupa-rupanya benda ni cerita lama, Rupa-rupanya benda ni cerita lama. Dia kata maka tiada menurut seperti mana perbuatan Nabi SAW lagi. Dah, dia tak jadi dah. Dia jadi kono. Jadi di negeri lain lah, di Malaysia tak jadi benda ni. Di negeri lain tuan-tuan, kalau kata projek kerajaan nilai 50 juta, projek kerajaan nilai 50 juta, negeri lain, akhir-akhirnya
hak digunakan betul untuk buat projek tu 20 juta ya. 30 lagi ni kenuri ni daripada menteri ambil, sampai ketua setiausaha ambil, sampai pegawai-pegawai ambil, sampai kawan nak tulis cek payment kepada kontraktor buat projek pun ambil. Ayam tu yang duk bancuh semen pasal lebih tu. Pasal apa? Pasal duit nak bagi kat onu, nak bagi kat oni, nak bagi kat onu, nak bagi kat oni. Tak ada siapa berasa salah dia ambil duit tu. Amal aku nak abang kang ada 300 orang lagi masuk nak ni. Aku boleh bagi kang dengan syarat. Akhirnya apa jadi? Pasang lebih semen korang. Akhirnya apa jadi? Pakai 3 ton otak sana sini. Ini yang berlaku di negeri lain daripada Malaysia. Kan? Ini leceh dia. Punca dia bila disiasat balik, punca dia apa dia? Punca dia ni, bila benda dah jadi macam tu, bila dah retak, bila dah membawa bahaya, membahayakan nyawa rakyat yang menggunakannya, geng hak makan kenyang ni buat bodoh yang macam tak ada apa-apa. Tuan-tuan, gamak manusia buat dulu ni. Gamak tu. Nak salahkan kontraktor, jangan salahkan dia, pasal dia kena bagi kat depan ni. Kalau tak bagi, dia tak dapat. Kalau tak dapat, dia nak bayar gaji pekerja dia macam mana? Kalau tak dapat ni, dia dah ada infrastruktur macam-macam, equipment macam-macam, yang semua benda tu nak kena servis loan yang dia ambil untuk dia nak buat projek dulu ni. Jadi dia kena ada projek untuk dia nak hidup. Dia nak ambil projek, kaki kantau ni dia ada banyak. Ini yang berlaku di negeri lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini benda yang disebut oleh agama 1400 tahun dulu sampai hari ini jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka dia kata itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW seperti yang tersebut di dalam hadis tadi. Maka apabila jadi harta itu beredar di antara raja-raja dan orang besar-besar saja, maka itulah satu daripada tanda mustahak azab Allah turun. Mustahak azab Allah turun. Ni sampai kontraktor ni dah buat dah kerja, progres dia berapa banyak, dia buat claim, minta dibayar claim 15% dah projek dia buat, minta claim. Cek tu nak main hantar, padahal boleh post, nak main hantar. Nak main hantar tu, nak main 3 biji kereta, mau apa nama hotel di Phuket, mau hotel di Chiang Mai, pasal dia tak jadi di Malaysia, maka dia minta hotel-hotel di sana. Nak main hantar tu, nak main hantar cek tu, nak nak yang tu, nak yang ni, nak tu, nak ni, tak bagi, kami delaykan cek ni. Tentu pergi tanya kontraktor Thailand, mereka boleh cerita benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sabda Nabi SAW lagi yang kedua, dia kata wal amanatu maghnaman. Dan apabila amanah itu menjadi ghanimah, amanah tu menjadi ghanimah. Ghanimah ni harta rampasan yang semua orang nak. Harta ni semua orang nak. Amanah ni menjadi satu benda yang semua orang nak. Nak jadi pengurusi masjid, nak jadi pengurusi kelang padi, nak jadi pengurusi, nak. Pasal apa? Pasal bangku tu duit. Nak jadi chairman, nak jadi director company, nak jadi apa, nak. Pegang yang ni satu dapat 20,000, pegang yang ni dapat 15,000, pegang yang ni dapat 5,000, jumlah ada 10 kali 10,000, pendapatan dia 100,000 sebulan. Ini jadi digana. Amanah itu menjadi maghnaman, menjadi ghanimah, menjadi rebutan semua orang. Bukan nak pegang amanah tu kerana nak melaksanakan apa, dah. Nak amanah tu kerana duit, nak amanah tu kerana kuasa. Bila berlaku benda ni, dia kata apa? Bala Allah nanti mai. Baik, dia beritahu di sini masalah amanah menjadi ghanimah itu bagaimana rupa. Dia kata yang kata amanah ni menjadi rebutan ni macam mana? Sesungguhnya ini satu perkara yang telah paling banyak berlaku zaman kita ini. Dia kata Syekh Idris Al-Marbawi ni, kitab ni 60 tahun dulu ditulis, 60 tahun dulu. Dia kata 60 tahun dulu benda ni dah jadi macam ni. Dia kata apabila seseorang beramanah kepada seorang yang dipercayainya,
seperti satu orang mempertaruhkan wangnya kepada satu orang yang dipercayainya dengan tiada surat tanda dan tiada saksi. Kemudian apabila taulan amanah itu datang meminta haknya, maka sudahlah orang yang tempat taruh amanah itu engkar dan mengatakan tidak ada apa yang ditaruhkan kepadanya. Ini contoh kecil, dia kata contoh kecil tentang amanah ni. Apa dia nak pergi Mekah, dia pergi dekat satu kawan baik dia, duduk sama pergi masjid, duduk pergi mengaji sekali apa semua. Dia kata ni aku tak percaya dengan bank ni, dia kata aku percaya hang lagi, hang tolong simpan duit aku 10,000, aku balik esok hang bagi balik kat aku. Boleh tak apa. Hamba Allah ni pun pergi balik, mai esok mai balik lah kau ni. Dia kata ni nak minta balik lah duit yang aku minta hang tolong simpan hari tu ni. Dia kata duit apa? Dia buat heran, duit apa? Dengan muka sekupang dia, macam dia tak salah sungguh, macam dia tak tahu sungguh duit apa. Dia kata duit hari tu yang sebelum aku pergi hari tu aku bagi hang simpan 10,000. Bila bagi? Dia ni tanya dengan melawak aku ada sakit jantung ni. Kita takkan 10 ringgit tak apa, aku bagi kau ni 10,000. Dah bila hang bagi? Dia tanya begitu. Lagi pegang dada, kalau drama pegang dada. 10,000. Dah sungguh bila yang bagi kat aku? Dia tanya begitu. Tuan-tuan, saksi tak ada masa bagi hari tu ni, satu surat perjanjian apa pun tak ada. Pasal apa? Pasal percaya kawan sudah makan kawan, dia jadi macam tu. Ataupun seorang berkirim wang kepada satu orang, apabila telah diambil wang itu tiba-tiba dihabiskannya dan diperdiamkan dia. Apabila ditanya oleh orang yang mempunyai wang itu, dijawabnya tiada siapa kirim apa-apa kepadanya. Ni anak pergi Mekah kan, tolong Ustaz, ni bagi 3,000, anak saya duduk mengaji di Universiti Madinah, saya dah bagi tahu dah dekat dia, nanti jumpa di sekian-sekian tempat pada hari apa, pukul apa, tolong tunggu dia nanti mai jumpa tentu, kirim duit 3,000 pergi kat dia. Dia buat tak tahu gitu ya. Balik esok tanya, anak aku pergi duduk tunggu tu awal, hang tak pergi tu, nak pergi pasal apa? Dia dah hari tu aku kirim 3,000 suruh bagi dekat anak. Bila hang kirim? Wah leceh. Tuan-tuan, tu saya kata 3,000, tu saya kata 10,000, 50 ringgit boh tang mana, tak tahu terlupa pun semayang pun tinggal lah, duduk cari duit tu 50 ringgit, silap boh tang mana ke, pergi cari tang mana tak jumpa, duduk cari tu sampai habis tu lorong tak semayang. Bini kata abang semayang dah ke Zohor apa ni, duit aku tak jumpa begini. Dia kata, dia marah bini dia pula lagi, 50 ringgit. Tuan-tuan nak sembang pasal 10,000. Ni benda ni boleh jadi, kata Nabi SAW. Maka bila jadi macam tu, mustahaklah turun bala Allah. Sabda Nabi SAW lagi, waz-zakatu maghraman. Apabila zakat jadi macam denda, zakat jadi macam denda. Denda ni satu benda yang kita payah. Bukti payah dia apa dia tuan-tuan? Bila denda kesalahan lalu lintas ni, bagi tarikh 3 bulan untuk bayar, tak bayar. Esok tarikh akhir, hari ni pergi beratung daripada sebelum subuh, pergi beratung dah nak bayar. Pasal apa? Muaci boleh tak mau bayar. Pasal apa? Denda ni leceh, bayar denda ni leceh. Tapi kalau dah terpaksa, barulah nak bayar. Zakat pergi jadi macam tu. Kira duit bila cukup haul setahun, kira kita lah set dah haul kita ni 15 Ramadan. Misalnya kebanyakan orang dia ambil haul bulan puasa, dia set haul dia 15 Ramadan. Tiap-tiap kali mai 15 Ramadan dia kira duit dia. Duit dalam simpanan bank ada berapa, duit yang duduk simpan bawah bantai ada berapa, duit yang kira ada 30,000. 30,000 lebih daripada nisab, maka dia kena zakat. 30,000 nak kena bawa keluar 2.5%. Dia kira wih banyak juga. Dia kata duit ni pun bukan aku curi orang, aku buat kerja ni. Dia kata buta nak pergi bayar zakat ni. Dia mula telefon Ustaz, ni macam zakat ni saya nak bagi kat anak saya duduk mengaji di Mesir, boleh lah? Nak kecoh dah. Saya nak bagi dekat anak saya duduk mengaji di Mesir, boleh tak? Kita kata anak tu zaman mana? Anak duduk mengaji lah, baru tahun 1. Saya nak bagi kat dia, boleh tak? Dia kira-kira dia sabilillah Ustaz no? Kita kata anak tu bawah tanggungan siapa?
Allah tanggungan saya lah, Allah tanggung saya bagi duit lain lah, zakat pergi bagi kat orang lain lah. Dah, tapi boleh tak boleh nak bagi kat anak dia? Nak kena juga. Nak kira supaya duit tu jangan pergi kat orang, nak kira duit tu biar duk keriki dalam rumah dia aja. Jadi kalau aku bagi zakat kat anak aku, bulan ni tak payah hantar duit dah, kira dia pakai duit zakat tu lah. Dia berkira dengan Tuhan ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini yang Nabi itu sebut dalam hadis ni. Apabila manusia dia rasa zakat ni dah jadi macam satu berat bagi dia, dia tidak rasa dia berzakat itu satu ibadah. Tuan-tuan, saya pernah cerita kat tuan-tuan Pak Haji, Allah yang raham Pak Haji kita di Masjid Tikam Batu, Haji Ramli. Saya dah cerita 2 tahun lepas ke apa. Allah yang raham Pak Haji Ramli di Masjid Tikam Batu. Satu manusia, satu hamba Allah yang cukup, saya tak tahu nak abang, saya sayang kat dia. Kuliah kita dulu di Tikam Batu, kita pergi mana pun dia pergi, dia apa, tapi very low profile, tak ada nak main apa, tak ada. Tapi kita nampak dia di mana-mana. Tapi kuliah nampak di ujung ni, kita nampak di ujung ni. Satu orang yang penyengap, tak cakap banyak, meninggal tengah sembahyang tarawih kalau tak silap. Tengah sembahyang tarawih, meloreh jatuh hati kawan sebelah, habis umur. Bila dia meninggal, barulah kawan-kawan sama-sama satu karya ni baru cerita. Dia kata, Ustaz tahu Pak Haji kita, Pak Haji Ramli kata, ya Ustaz, saya daripada kecil sampailah umur saya lah ni, mata saya kalau sebut Pak Haji Ramli, mata saya biasa nampak dia baca Quran, tu aja. 5 waktu sembahyang masjid, tiap-tiap habis waktu sembahyang baca Quran sampai habis umur. Petang sembahyang asar apa semua tadi pun duduk baca Quran lagi di masjid, cantik. Ustaz, anak-anak ramai, kerja besar-besar, semua kerja bagus, duk hantar duit kat dia, semua pun cantik-cantik, tapi bendang duk buat lagi. Orang kampung kata kat dia, Haji, sudahlah Haji, benda-benda ni dah anak dah habis semua, lepas rumah dah kerja bagus, dia tak bagi duit ke? Bagi, dia bagi lah. Dah tu Haji duk buat bendang, buat apa lagi? Entah dia jawab apa entah? Jawab, bukan jawab dengan besar diri kan, dengan jawab, cakap lembut dengan kawan yang tanya ni. Dia kata, saya buat benda bukan pasal apa, dia kata pasal nak bayar zakat. Tuan, saya buat benda bukan pasal nak cari makan. Anak-anak dah kerja berbagai, hantar seorang tak habis makan dah, orang tua ni nak makan banyak mana. Saya buat benda ni pasal nak bayar zakat. Jam, kawan yang tanya ni jam. Kawan yang tanya ni, abang kat saya, Ustaz, dia kata ada Ustaz orang macam tu. Bukan orang terkenal, bukan orang ternama, bukan orang kaya, bukan apa. Dia meninggal tuan-tuan, mayat daripada turun rumah tak payah tanggung, pegang seorang sikit sampai masjid, semayang dan dikebumikan. Mana mai tak tahu orang ni semua. Allah Ta'ala gerak hati orang pakat pi semua, bukan orang kenamaan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, benda macam-macam ni kita bila dengar dia cucuk sampai ke hati. Ada orang-orang yang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini cerita pasal zakat. Dia kata zakat jadi semacam bayar denda ni apa dia? Dia kata satu perkara yang banyak berlaku pada zaman kita ni, iaitu apabila sampai cukup nisab zakat dia, ataupun apabila cukup haul, cukup masa untuk menunaikan zakat fardu, maka berkatalah dia di dalam hatinya, amboi ruginya harta aku ini, berapa banyak nak kena keluar. Dia marah begitu. Dia marah, dia kata nak bawa keluar ni pun bukan sikit ni. Yang ni ish, dia duk ish. Nak bawa keluar untuk zakat tu dia duk ish. Maka diberinya orang dengan percuma. Dia kata buta nak pergi bagi duit kat orang. Dia kata aku nak dapat duit ni pun kerja punya susah payah ni. Dia kata bagus nak pergi bagi mereka dengan relax ni masjid, nak pergi bagi kat mereka duit. Apakah hukum syarak ke atas kita ini? Dikerasnya semacam bayar denda. Dia kata ni apa nak jadi ni kalau sampai zakat ni sampai nak kena paksa kita baru kita nak keluar zakat? Apa nak jadi ke kita ni? Sedangkan zakat ni rukun Islam. Sebagai orang Islam dia ada rukun dia. Rukun ni maksud dia apa tuan-tuan? Mesti kena buat rukun ni. Di antara dia apa dia? Zakat. Bila kita dah cukup syarat, mesti kena bayar zakat. Dia tak mau bayar. Macam mana orang hari ni semayang itu rukun, tak mau semayang. Tak mau semayang. Hak kerja, cara kerja, cara jenis ni
buat alasan jadi pomen tak semayang. Siapa tak semayang, dia tadi tak tengok ni, tunjuk kuku dia lekat minyak ni, nak semayang macam mana, dia kata mau ke tak mau, itu aja. Hak duk kerja cikgu ni, hak kena kapong ni pun tak semayang. Kata pomen kena minyak tak, ni hak cikgu duk kena kapong ni pun tak semayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kira-kira seorang itu fikirkan yang demikian itu, yang menjadikan dirinya mengeluarkan zakat itu seperti membayar denda, bukannya kira-kiranya dan fikirnya untuk berbuat ibadah. Dia kata sampai dia zakat ni dah jadi macam satu denda kat dia, jadi satu berat dia. Dan tahu tak, ada di kalangan kita ni zakat peterah tak bayar. Zakat harta memang tak nak bayar, zakat peterah tak bayar. Dah raya makan ketupat sampai sakit-sakit perut apa dah semua dah tu, baru satu orang main duk bercakap dekat dia, duk cerita pasal tak bayar zakat peterah apa-apa semua, dia duk dengar sengap, dia duk dengar pasal dia tak bayar. Saat lagi telefon kawan tanya, ni macam aku tak bayar zakat peterah, Allah boleh bayar dah. Raya ketiga dah, Allah boleh bayar. Kau ni kata tak bayar hari tu ni, ustaz tu 2 kali apa tu tak bayar. Ya, aku tak tahu, kena tanya ustaz. Peterah ni setahun sekali ni pun tak bayar tuan-tuan, bukan apa duit pun tak bayar. Manusia buat halai balai dengan agama. Bila jadi macam tu, maka sesuailah bala Allah turun ke manusia ni. Muka sebelah dia kata, sabda Nabi SAW lagi, wa ata'ar rajul zaujatah, apabila suami ikut bini, bala Tuhan nanti mai. Suami tapi bini jadi bos dalam rumah. Dia suami, sepatutnya dia bos, bini jadi bos dalam rumah. Masalah, dia kata menurut kehendak isteri itu bagaimana? Maka itu satu daripada tanda mustahak turun azab. Kerana dia kata adalah perempuan itu kebanyakannya jahil. Orang perempuan marah saya pula. Saya baca kitab, bukan saya pandai-pandai kata. Kebanyakan, dia kata bukan semua. Kebanyakan, dia kata orang perempuan ni jahil. Dia kata kebanyakan. Dan pula pikirannya itu jarang ada betul dengan yang hak dan yang mustahak. Kadang-kadang orang perempuan ni dia fikir dia tak apa nak betul. Jangan marah saya, kitab yang kata lagu tu. Kadang-kadang, bukan semua orang perempuan lagu tu. Nampak bela tu kan? Kadang-kadang ada hak jenis macam ni, dia pertimbangan dia tak betul. KY 30 tolong ubah kereta ni, ada siapa emergency ikut KY 30 tolong alih kereta saya. Baik, kadang-kadang dia pertimbangan dia tak apa tepat begitu. Dan dia kata hawa nafsunya pun ada kuat, seperti laki-laki yang jahil juga ada belen balik. Dia kata laki-laki pun serupa lah, hak 3 suku tu teruk pada orang perempuan lagi. Ada sama je tuan-tuan, laki-laki perempuan. Lu kata orang perempuan ni lagu tu lagu ni, hak laki-laki hak mangkang tak terpakai ni pun banyak cakap pandai tapi tak boleh ikut, banyak dia kata. Baik, jadi dia kata maka tiap-tiap perkara yang dikehendaknya pada suaminya, maka tiadalah harus suaminya menurut, melainkan barang yang diharuskan syarak. Bukan semua benda yang bini kita minta kita sign lulus, tak semua. Seorang laki-laki ni dia ketua, jadi ketua dia kena lebih pada orang perempuan, lebih dari segi akal dia, lebih dari segi bijaksana dia, lebih dari segi tanggungjawab dia, lebih dari segi kepimpinan dia. Orang laki-laki ni kena lagu tu, dia kena lebih daripada orang perempuan. Jadi bila dia lebih, maka dia boleh menapih permohonan dan permintaan isteri dia, dia boleh tapih hak mana yang aku boleh lulus, hak mana aku tak lulus. Nak boleh ada kuasa menapih dan melulus tu, kita kena lebih, baru kita boleh buat benda tu. Kalau kita bawah pada dia, nak tapih apa? Tak boleh. Maka Islam mau orang laki-laki ni mau lebih daripada orang perempuan dari segala-galanya. Seperti ia berkehendak keluar rumah kerana nak ziarah ibu bapaknya, maka ia itu harus diberi izin kepada dia. Kadang-kadang mai laki-laki 3 suku ni, bini nak balik rumah mak tak boleh,
Bini kata, abang saya nak balik rumah mak saya. Hang lawan aku nusyus. Kuasa tu. Dia kata, abang takkan nak balik rumah mak saya pun nusyus kot. Hang lawan aku nusyus. Anilah aku duk ajak pergi mengaji tak mau pergi. Main mengaji tapi tahu apa nak cerdik. Mengaji tapi tahu apa cerdik. Mengereh tak kena tempat. Jadi dalam masalah ni tentang kita, kalau ada kes-kes yang kita jadi orang tua-tua, anak menantu kita pergi jadi macam ni, kita sebagai orang tua-tua yang nak mendengar dan nak menimbangkan dan nak buat keputusan kepada kes ni, kena dengar dua-dua. Boleh jadi perempuan ni betul, laki-laki ni tak betul, boleh jadi laki-laki ni betul, perempuan ni tak betul, nak kena dengar betul-betul. Pergi serbu masuk sokong balik mana pun tak kena. Tak kena. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pasal apa dia kena bagi izin kepada isteri nak balik rumah mak dia? Supaya tiada putus rahimnya. Ada silaturahim, kasih sayang mak dengan anak ni. Mana boleh kita pergi kerat bagi putus? Kita kata, aku beli hang tu daripada pak hang. Pergi kata lagu tu pula dah. Aku menikah dengan, aku bukan menikah peri tu. Hang tahu kan masa aku nak menikah dengan hang dulu, aku baru kerja tu. Aku nak menikah dengan hang punya pasal aku makan Maggi berapa lama hang tu. Ni pang ni tak ada hati perut, buta perut, 5 perut 3 sangkai, dia jual hang dekat aku tu. Aku beli hang 15,000 tu. Hari ni hang minta nak balik. Aku kata no. Rupanya ada cerita lama yang menyebabkan pergi jadi macam ni. Tentu percaya tak contoh saya buat ni ada jadi. Tentu ada kawan-kawan ustaz di pejabat agama boleh pergi dengar. Boleh buat buku ensiklopedia tentang cerita ni. Maknanya apa? Bukan satu buku tebal. Dia ada 12 jilid buku pasal cerita ni. Tak larat dengar. Ni hak bawa kereta main sorang-sorang main duduk tunggu depan rumah ustaz ni pun ada. Pagi-pagi kita nak keluar kerja tengok ada kereta siapa pula depan ni, tengok perempuan seorang aja ni. Apa hal pula ni? Ni ustaz saya duduk telefon ustaz tak boleh dapat ni. Bab tu nanti saya duduk ni apa hal? Kata saya nak pergi kerja. Dah ni nak cerita ni, laki saya ni dia main gila. Yang ni saya ingat pergi pejabat kadi kot. Saya tak ada autoriti. Untuk mendengar pun tak ada autoriti. Apatah lagi untuk nak abang apa-apa. Nak abang kata tuan-tuan, ensiklopedia 12 jilid tadi ni. Masalah yang berkaitan dengan hak Nabi sebut ni. Jadi benda ni pertimbangan kena sangat bijak. Suami guna kuasa veto pun tak boleh. Isteri nak melampau ke atas suami pun tak boleh. Dia nak balance ni. Menikah senang, tetapi nak memastikan bahtera rumah tangga tu selamat ketika di lambung ombak, itu yang susah. Nikah senang. Nak pastikan bila ombak mai tu kapal tak karam tu, bukan senang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan pula dia kata memeliharakan hati isteri dan juga hati orang tua dia. Sebagai suami, pertimbangan tu kena ada. Isteri kita, dia minta nak balik rumah mak dia. Kalau kita tak bagi, kita lukakan hati dia. Kalau kita terus tak bagi dia balik, kita merosakkan hubungan kita dengan mak pak mentua kita. Jadi benda ni kena jaga. Dia kata, dan supaya cenderung hati kasih kepada suami dengan sebab tiada diputuskan rahimnya dengan dua ibu bapaknya, kita bagi dia balik rumah mak pak dia, lagi dia sayang kita. Kita bagi dia balik, tapi sampai selang sehari nak balik pun leceh lah. Kita kata, hang duk kerja balik rumah mak hang aja, yang aku ni apa cerita, ada bini duk pergi kedarah nasi kedai hari-hari ni. Itu pun nak kena sembang balik pula. Kan sampai hari-hari dia duduk balik rumah mak dia. Pasal apa? Bila dia balik rumah mak dia, dia tak duduk masak nasi. Mak dia duduk masak nasi di sana. Ni yang hamba Allah ni. Buka habis tapawai lama cari kuih-kuih belakang, pepak perut sampai naik kemasan muka hang duduk tinggal dia. Apa cerita? Yang tu pun nak kena tengok juga. Jadi laki-laki pun ada tak betul, perempuan pun ada tak betul. Bagi betul itu saja. Bagi betul. Kan? Hantar dengar tu. Naik kereta balik lagi, bini kata, abang dengar ustaz kata tadi. Hati saya duduk balik rumah mak, abang duduk larang. Abang dengar, abang mau sangat dengar ustaz tu. Lah ustaz dah kata lagu tu. Lah abang faham tak faham? Kata,
Tapi bila kita sebut pasal kuih bakar ni, dia pun tak kata apa lagi. Dia sengah pasal apa, memang sungguh kau ni duk kena kuih bakar raya tu lepas tu. Muslimin dah apa lagi. Dia sengah pasal apa, memang sungguh kau ni duk kena kuih bakar raya tu lepas tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ataupun dia kata, dan ada pun jikalau minta izin ia kerana mau pergi bersuka-suka melihat wayang ataupun melihat permainan yang haram ataupun pergi mendengar dan melihat keramaian dancing dia tulis di sini. Kalau betul dah dia baca ni, dalnun sinyanga dancing. Bini jenis kaki karaoke. Kacau. Dia tabang malam ni depa lagu apa? Lagu Endang Estorina, dia kata. Dia laki dia kata, apa ni? Aku tak nak dengar. Itulah abang, saya duk pergi dulu bang tak mau ikut. Kena kaki hak jenis jenuh. Hak ni suami kena guna kuasa veto dia. Okey, zaman jahil kita dah habis. Zaman jahiliah, aku pun jahil, hang pun jahil. Masa tu boleh kita pergi karaoke sekali. Ni aku dalam sebulan dua ni aku dah nak montiah benda-benda ni. Jadi aku nak beritahu ke hang elok-elok, start daripada hari ni 1 hari bulan Ogos sempena dengan bulan kemerdekaan. Dia main lagu tu pula kan, semangat patriotik tu. Aku nak memerdekakan diri aku daripada merapu dana ni semua. Jadi mula pada hari ni karaoke, merapu dana ni semua dah tak ada dah. Start daripada hari ni, malam ni kuliah Masjid Sultanah, kita pergi sana. Bini dengan muka kecok bisa. Dia panggil ustaz kan lagi dia. Assalamualaikum ustaz, dia buat lagu tu pula kat kita. Main-main dengan aku tuan-tuan, rumah tangga ni tuan-tuan, 1001 benda boleh jadi. Kadang-kadang yang teringat balik boleh duk senyum gelak seorang-seorang pun ada. Kadang teringat balik lagu nak tendang bangku pun ada. Kadang rumah tangga tuan-tuan, rumah tangga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia kata pergi melihat keramaian tamasya di dalam pergaulan yang bercampur laki-laki yang haram. Bini nak pergi jenis hak kita tak salah. Dan abang dia kata ada depa duk jual barang murah-murah sana, tak apalah beli hak mahal sikit, aku bayar duit tak apa. Aku tak bagi hampir situ, tempat tak elok. Apa tak elok abang? Selama ni kita duk pergi, selama biar habis dah. Start pada ni ke depan tak ada dah. Aku tak mau lah. Dia cakap buat pelan-pelan. Ni yang duk pergi mengaji masjid ni jadi dia dia duk cakap lagu tu pula kat kita. Pelan langsung tak apa, kita tak dengar. Pelan dengan tak pelan ni, agak-agak kita dengar sikit-sikit, dengar sikit-sikit, kita tak boleh tahan tu. Nampak tuan-tuan? Bukan senang tuan-tuan. Suami nak didik isteri bukan senang, isteri nak betulkan laki atas betul pun bukan senang. Baik. Dia kata maka jikalau diturutkan kehendaknya, yakni diberi izin kepada dia untuk buat benda tak elok ni, maka ialah seorang yang masuk kongsi serta isterinya buat perkara haram. Dia kata maka jadilah ada padanya satu tanda mustahak turun bala. Kalau isteri queen control, dia kontrol laki ke jalan tak elok, maka itu tanda bala Allah nanti main. Juga dia kata tidak harus diturut kehendak isteri yang menegah akan suami nak berbuat bakti kepada dua ibu bapaknya dan juga kepada sanak saudaranya. Seperti isteri kata, marilah kita beli pakaian buat taruh, buat simpan. Tak usahlah beri wang itu kepada ibu bapa kamu dan kepada saudara kamu. Laki nak tolong mak pak dia, nak tolong adik-adik dia yang susah. Bini kata abang, keutamaan kita rumah tangga kita. Dia nak main lagu tu. Ni keutamaan abang ni, saya ni isteri abang. Keutamaan abang ni anak-anak kita ni. Abang dah pergi habis duit, duk belah orang tua abang, duk belah adik-adik abang. Ni apa nak jadi dengan rumah tangga kita? Dia kata lagu tu. Suami nak kena bijak juga. Suami tengok, suami kata balik, apa yang aku bagi kawan tak cukup? Adakah anak-anak kita makan tak cukup? Aku rasa aku bagi elok dah. Hang pun dapat apa yang patut-patut dapat, anak-anak pun semua dapat apa yang patut-patut dapat. Aku ada lebih sikit lagi, aku nak bagi dekat mak pak aku, mereka susah. Kalau memang sungguh kita dah jaga dah keluarga elok-elok,
Lepas tu kita nak pergi bagi, dia halang, tak boleh ikut dia. Tapi kalau memang anak kita pun kita tak jaga, dengan hidup melarat, duk pergi tolong adik-adik tak kerja saja, duk main garu atas belakang dia, yang tu masalah. Nampak tuan-tuan? Kadang-kadang garis pemisah di antara dua benda ni cukup susah. Cukup susah. Tapi kalau dia boleh jaga elok, keluarga jaga elok, isteri, keperluan anak-anaknya, keperluan semua elok, ada lagi lebihan nak bagi dekat, tak apa. Ni kalau anak sendiri pun duk macam-macam cerita, masalah yuran tak bayar orang hambat, orang ligan apa tak habis, duk pergi tolong adik dia. Umur dah 23, kerja tak mau apa, tak mau, duk nak duit, duk pergi tolong adik itu. Memang hancur rumah tangga. Hancur rumah tangga. Jadi bijak tu nak kena ada. Masalah ni dalam masyarakat tak boleh elak, dia mesti ada apa ya? Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lagi dia kata, dan sabda Nabi SAW lagi, wa'aqa ummah, dan derhaka ia akan ibunya. Ini juga sebab bala Tuhan nak turun ni. Saya baca langkah-langkah ni. Derhaka ibu itu tanda mustahak bala Allah turun. Seperti satu orang ada ibu, apabila bercakap dia dengan ibu dia, dikasar-kasarkan juga. Dia jadi macam tu. Dia jadi lagu mana? Atau dengan mak ni dia jadi dandan, jadi suara nak naik tinggi, jadi nak marah. Anak macam ni, dia jadi macam ni. Bila cakap dengan mak dandan suara tinggi, cakap dengan kawan boleh elok. Jaga, dia kata bala Allah akan main. Dan apabila disuruh ibunya akan dia enggan dan tak mau. Mak suruh apa pun tak mau. Mak suruh apa pun tak mau. Dan bermacam-macam dalih yang diada-adakan. Dan apabila ibunya minta tolong, tiada dipedulikannya. Dia jenis ni, dia jadi satu penyakit. Dengan mak ni dia tak boleh, dia nak marah. Baru ni ada drama apa dalam TV tau. Bagus juga tengok. Dia menikah dengan satu lelaki-lelaki kaya apa ke, tak mau balik lah. Rumah mak ayah dah susah miskin ni, tak mau balik lah. Lelaki kaya tu pula bagus, duk curi-curi, main tengok mak mentua dengan pak mentua ni duk curi, tapi tahu kat bini marah dia serongai habis. Satu hari adik-adik telefon, abang tekak ni mak sakit apa semua ni, dia tak mau balik. Dia kata mak tu memang macam tu saja, akal banyak. Abang sakit sekali lagi kita balik, habis tengok dia tak sakit. Tak percaya, lagi dia kata sudahlah, orang telefon kata sakit, kita balik lah. Dengan bebaik balik juga. Balik-balik sungguh orang tua ni elok balik dah, dia pening ke mana tu sah. Bila balik-balik mai pergi buka pintu sambut elok aja. Dia kata ni ya, ni betul tak abang? Saya kata, saya tahu lah mak saya, memang dia panggil lagu ni dia tak. Tuan-tuan, itu drama. Tuan-tuan percaya tak benda tu ada jadi dalam hak hidup sebenar ni? Ada tuan-tuan, ada jadi. Pasal ada tu jadi drama. Pasal ada tu jadi drama. Dia jadi macam tu dengan mak dia. Dia nak kata benci ke, dia jadi dengan mak ni dia jadi, bala Allah akan turun. Bila berlaku benda macam ni, bala Allah akan turun. Sabda Nabi, wa barra sadiqah wa jafa abah, dan berbuat bakti dia kepada kawan-kawannya dan berkasap dengan bapak dia. Ni pun satu penyakit. Dengan kawan ni kira tak tahu nak abang. Kawan ni betul semua, kawan kata apa pun itu yang terbaik. Tapi kalau pak kata, semua tak boleh pakai. Maka tunggulah bala Allah akan turun. Dan di bawah tu dia kata sabda Nabi SAW, wartafa'atil aswat fil masajid, dan berlaku hinggap banget dengan meninggikan suara, sorak, tempit dan sebagainya di dalam masjid. Masjid ni jadi tempat riuh rendah. Masjid ni dah tak jadi satu tempat yang orang putih kata kondusif. Dia jadi riuh rendah. Walaupun riuh rendah tu dengan Quran dan zikir, tetapi riuh rendah. Saya minta maaf lah, kita punya budaya di sini kan, sembahyang tarawih kita ni riuh rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Dia jadi apa, seronok ke apa, betul tak? Ibadat kita jadi lagu tu, dia jadi riuh, dia jadi dia tak tenang. Pasal apa tuan-tuan kita sanggup bayar mahal untuk nak pergi puasa di Mekah? Pasal apa? Pasal kita syok suasana ibadat di sana.
Kita pergi semayang tarawih di Masjid Nabawi, kita semayang tarawih di Masjidil Haram, tak ada riuh rendah apa pun. Allahu Akbar, bunyi itu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengar ni dia jerak masuk hati. Bayar 9,000 pun tak apa. Tu imam ambil surah lagi panjang lagi, kita syok. Habis Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Lagu tu ya pula. Suara tu pun dengar sedap. Dia sembahyang di tempat kita, dia tak dapat yang tu. Pasal apa? Imam baca sedap je. Pasal riuh rendah kadang-kadang tu. Riuh rendah. Selawat tu bagus, tapi dia riuh lah. Itulah masalah dia, pasal riuh. Saya bulan puasa, saya suka sembahyang tukar-tukar masjid. Ada masjid lagi nakal ni. Tu imam bawa asad Subhanal Malikil Ma'bud, baru asal bunyi dah Subhanal Malikil Ma'bud. Bagilah tu imam bagi salah habis dulu. Ayang salam dulu pada imam kah? Jumpa juga dalam pada dupi masjid banyak-banyak tu, jumpa juga macam ni. Duk ligan ni nak bagi habis awal ni. Tak bolehkah kita buat bagi ibadat ni tuan-tuan untuk Allah? Persembahkanlah dengan cara yang terbaik, tenang, tentram, macam tu. Kita baca apa dia nak kata di sini. Hinggap-bangap dalam masjid. Hinggap-bangap di dalam masjid itu telah banyak berlaku pada zaman kita ini. Istimewa pula dalam masjid jamek yang besar-besar seperti di Mesir. Dia kata, Mesir pun sopa. Di Mesir pun sopa, riuh rendah sopa. Padahalnya masjid itu bukannya tempat hinggap-bangap dan bukannya tempat bertempik sorak. Masjid ni bukan tempat wow, bukan. Masjid ni tempat yang kita nak beribadat. Bahkan masjid tempat berbuat ibadah, dan ia adalah rumah rahmat Allah. Dia kata, pada kira-kira siapa masuk masjid, rahmat Tuhan ada di sana. Tiadalah sayogia hingar-bangar, tempik sorak, sukaria dan sebagainya, dan tidak sayogia berpaling daripada membuat ibadah. Dia kata dalam masjid ni. Boleh kita misalkan dengan seseorang masuk ke rumah raja besar. Dia nak buat contoh. Bukan kata masuk masjid, masjid ni rumah Allah. Pergi masuk istana raja. Dia kata, contoh satu orang masuk istana raja, adakah boleh dia berlanggar laku dan buat riuh rendah dan hingar-bangar di istana? Boleh tak kita masuk pergi nak ambil pingat apakah? Orang nak bagi kat kita satu pingat, masuk pergi duduk tunggu giliran nak bangkit pergi ambil pingat tu, buka cerita sembang pakai di bangku tu. Bagus punya depan nak bagi, potong nama, lepas tunjuk pintu ambil balik. Dia kata, duduk tu sebelum pergi ambil tu dia adalah pengalaman sikit, kan? Panggil duduk rehearsal tu habang dulu. Ni esok bila mai esok macam ni, jangan bercakap, jangan duk beralih kiri kanan, duk habang ni. Tu adab nak masuk rumah, nak masuk istana raja. Masjid ini apa dia? Masjid ini rumah Allah, raja kepada segala raja. Begitu. Baik, maka bukankah kalau diperbuat yang demikian itu, seolah-olahnya kamu melentangkan diri kamu diazab oleh raja itu. Kita pergi masuk bariuh dari istana, tak ada agak itu nak jadi punca kita nanti kena apa-apa tindakan sekali lagi. Maka demikianlah jua masjid, ia rumah rahmat Tuhan Malikul Muluk. Dia kata Tuhan yang menjadi raja kepada segala raja. Apabila masuk masjid, hendaklah masuk dengan tawaduk. Masuk masjid ni tawaduk, dan menuju kiblat, menghadap Allah, mengerjakan sunat tahiyatul masjid dan lain-lain daripada ibadah. Sehingga kata setengah ulama, membaca dan berdoa di dalam masjid hendaklah perlahan-lahan. Perlahan-lahan sebagai tanda hormat kita tu. Dia kata, maka sekadar kedengaran telinga sendiri sahaja,
kerana masjid itu tempat orang datang sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Maka apabila dikuatkan suara membaca dan juga berdoa, maka jadilah ragu ke hati orang yang sembahyang di belakang sana. Bila riuh rendah ni sembahyang, dia jadi, kita tak fokus, kita tak khusyuk, dia jadi kelang kabut habis semua. Maka apabila berlaku dan beribadat dan beradat hinggap di dalam masjid, maka ialah satu tanda mustahak bala Tuhan turun, dia kata. Dan sambung hadis tu, wa kana za'imul qaum arzalahum, dan adalah yang menjadi penganjur kaum ataupun pemimpin kaum itu orang yang hina dina daripada kalangan mereka. Tanda bala Tuhan nak turun, orang naik jadi ketua, jadi pemimpin, jadi apa, orang jahat. Dia kata orang hina menjadi ketua, ini satu tanda mustahak bala Tuhan turun. Bermula yang dikehendaki dengan pemimpin itu ialah orang yang mulia dan orang takwa. Patutnya nak jadi ketua ni kena orang yang bertakwa, baru dia boleh jaga negeri elok. Kerana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, bahawasanya semelia-melia orang daripada kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Apabila pemimpin itu takwa, maka dia orang yang mulia. Dan jikalau dia tidak ada takwa, maka dia orang hina, dia kata. Pada masa kita ini, di manakah kita mau mencari pemimpin kaum orang yang bertakwa, orang yang mulia? Melainkan, dia kata, kebanyakan pemimpin orang besar-besar itu, bahkan kepada pegawai masjid pun kadangkala ahli maksiat, dia kata. Dia mai dekat nak akhir zaman ni, orang macam ni naik jadi ketua, dia kata. Dia kata, dan ada di kalangan mereka itu yang tahik judi, dia kata. Jadi itu imam. Ada ke tu imam tahik judi? Kedah ni tak ada lah, di Kedah tak ada. Tahik judi pergi jadi pegawai masjid, dia kata. Ada yang tahik arak, ada yang kuat berzina, ada yang main perempuan haram, ada yang kuat makan riba. Cukup pula dengan jahilnya dan tidak mau belajar, dan meninggalkan sembahyang dan barang yang difardukan Allah. Melainkan jarang adanya orang yang saleh yang menjadi raja besar yang memerintah negeri, dia kata, di dalam alam ini. Itu dia pergi jadi lagu tu. Pasal apa? Pasal nak ambil jawatan, nak kena pakai duit. Bila ada duit baru boleh menang. Maka orang pilih ketua ni, dia bukan pilih ketua baik, dia pilih ketua yang boleh bagi duit. Maka orang yang banyak duit, kebanyakannya, bukan semua, kebanyakannya nakai. Maka rosaklah alam ini, dia kata. Sambung hadis tu, wa ukrimar rajul makhafata syarih, dan dipermuliakan orang kerana takut jahat dia. Orang hormat dia pasal dia jahat. Kalau tak hormat dia, dia buat apa-apa ke orang. Maka tunggulah bala Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun. Dan wasyuribatil khamr, bawah sekali, wasyuribatil khumur, dan banyak orang minum arak, makin ramai orang minum arak. Tengok kes baru ni di Mahkamah Syariah Kuantan, satu model perempuan minum arak, kemudian dibawa ke mahkamah, dan kemudiannya dijatuhkan hukum sebat, dan perempuan ni pun dia terima hukum sebat yang dikenakan ke dia. Hukum sebat tu hukum Islam, walaupun tidak menepati, tapi dia adalah satu hukuman yang dibahaskan panjang lebar. Kebanyakan ulama kata hukum sebat ke atas kesalahan minum arak ni hukum hudud. Ada sebahagian ulama dia mengeluarkan hukum ke atas minum arak ni daripada komponen hudud. Sebaliknya dia kata ini hukum ta'zir. Punca jadi macam tu di kalangan ulama ni, punca jadi macam tu. Sebahagian kata ini sebahagian hudud, sebahagian kata tak, hukum sebat kepada orang minum arak ni hukum ta'zir. Punca jadi lagu tu pasal apa? Hujah golongan yang menarik keluar hukum ke atas minum arak ni daripada komponen hudud ni. Dia kata kalau hudud tak ada tolak ansur. Kalau kata hadis Nabi kata sebat 40 rotan, 40 rotan. Tapi bagaimana mungkin Sayyidina Umar double jadi 80 rotan? Kalau hudud tak boleh ubah. Tuhan kata yang tu. Kalau kata curi, potong tangan. Tak boleh ganti dengan potong kelingkin ke apa, tak boleh. Dia mesti potong tangan. Tapi dalam bab minum arak ni, Sayyidina Umar sendiri atas
atas nasihat daripada Abdurrahman bin Auf, dia ubah hak Nabi buat 40 rotan, dia buat 80 rotan, samanuna jaldah, 80 rotan. Maka kerana tu sebahagian ulama kata hukum ke atas orang minum arak ni bukan hukum hudud, tetapi dia hukum ta'zir, mengikut budi bicara pemerintah masa itu. Kemudian pula hujah dia lagi, dia kata hadis yang kita baca tadi, bila dibawa mai satu orang yang minum arak ke depan Nabi, Nabi kata idribuhu, pukul dia ni. Pakat pukul itu pukul dengan apa? Ada yang pukul dengan tangan, ada yang pukul dengan kasut, ada yang pukul dengan kain. Dan bilangan dia berapa tak diceritakan dalam hadis tu. Mana nak boleh cerita? Kasut naik balik ni, tangan main balik ni, kain ribah main kat belakang, mana boleh kira? Mana tahu 40 ke 80 ke dah 100 dah ke? Berapa tak tahu. Maka kerana itu dia kata maka hukum ke atas orang yang minum arak itu bukan hukum hudud, itu hukum ta'zir. Ada sebahagian ulama kata begitu, tapi jumhur mengatakan dia hukum hudud. Apa pun tak apa, yang pentingnya hukumnya pukul. Maka apa yang jadi di Kuantan tu, hukum dijatuhkan oleh hakim mahkamah syariah ni hukum sebat. Cuma dia nak kena perincikan sebat tu macam mana. Sebat dalam Islam bukan sebat nak membunuh, bukan sebat ni sebat nak sebat itu sebat untuk nak bagi pengajaran. Itu sebab pukul dengan kasut pun tak apa, pukul dengan kain pun tak apa, pasal bukan nak membunuh dia, bukan nak mencederakan dia, tetapi nak bagi malu dan nak bagi supaya itu pengajaran, lain kali dia jangan buat. Tapi hukum yang dilaksanakan di negara kita lah ni, kalau kata sebat tuan-tuan, ya Allah, orang yang buat salah jenayah ni kalau dijatuhkan hukum 10 tahun penjara pun dia tak apa lagi. Jangan kata 10 tahun penjara dan 2 sebatan rotan, dia tak mau itu. Sebat sampai keluar isi atas belakang ni, itu Islam tak bagi. Itu tak bagi. Sebat ni sampai sebarih itu keluar isi, jadi longkang belakang dia tu, jadi lubang bekas kena tu. Lepas kena satu tu, angkat pergi berubat apa-apa semua dulu, tengoklah berapa bulan pula sebat pula lagi satu. Islam tak suruh begitu. Pasal apa? Pasal itu dah nak jadi macam nak membunuh orang. Sebab dalam Islam ni angkat pun dia tak boleh lebih daripada paras bau. Pukul pula ada anggota tak boleh pukul. Wala tadribil wajh, Nabi kata jangan pukul muka, jangan, dia ada tempat tak boleh pukul, dia ada tempat boleh. Islam ni sangat bertimbang rasa. Walaupun kepada orang salah, Islam ni sangat bertimbang rasa. Tuan-tuan, kita kena ada satu niat dalam hati, satu harapan dalam hati. Kita nak tengok satu hari negara kita jalan hukum Islam. Kita nak tu, kena ada simpan dalam hati, aku nak satu hari benda ni jalan. Pasal apa? Pasal ini perintah Allah. Simpan niat tu. Mati kita dalam keadaan kita ada niat tu, niat nak melihat agama Allah didaulatkan, kita mati Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini benda yang disebut di dalam hadis Nabi SAW. Jadi minum arak ni tanda yang boleh menyebabkan bala Allah turun. Dia kata walubisal harir, dan apabila sutra menjadi pakaian semua orang, tak kira laki-laki perempuan, nak pakai setera. Sini saya baca sikit, laki-laki banyak pakai setera pada hari ini. Maka ini satu perkara yang banyak ada terjadi pada zaman kita ini. Banyak laki-laki orang Islam pakai setera, dan telah dipermudah-mudahkan mereka itu akan hukum sutra itu. Ni jadi. Itu sebab kita kena baca. Kata dia, memakai setera campur itu tidak apa. Kita hari ini, kita suka bagi longgang hukum agama. Nak pakai juga, laki-laki ni nak pakai juga setera, tak apa. Setera campur tak apa. Dan memakai yang sedikit sedera itu, sutra itu tidak mengapa. Dan memakai sapu tangan sutra itu tidak mengapa. Dia duk nak bagi longgang. Agama kata tak boleh. Kita nak tak apa, kalau tie buat daripada sutra tak apa, sapu tangan sutra tak apa. Siapa kata tak apa? Agama kata tak boleh. Laki-laki, Nabi kata dua benda haram ke atas orang laki-laki. Apa dia? Meh dan sutra. Tak boleh ya, walau sikit walau banyak. Imam Nawawi kata dia tak kira sikit, tak kira banyak, dua benda ni orang laki-laki tak boleh pakai. Maka sama dengan haram sutra ni ialah meh, ialah suasa hak orang laki-laki duk pakai ni. Cincin suasa hak kita pakai tu campuran meh dengan benda lain, meh dengan perak.
Kita pergi kata kalau meh korang perak lebih tak apa. Siapa kata? Agama kata tak boleh. Sikit ke banyak ke tak boleh. Awak yang dah agama kata tak boleh, pergi nak bagi jadi boleh, ni pasal apa? Ini kita suka macam tu dengan agama. Kita suka nak ejas, nak bagi ikut kita, bukan kita nak ikut agama. Ini perbahasan main ni pasal benda ni. Dia kata maka jadilah benda ni macam tu. Tunggulah bala Allah akan turun. Wattukhizatil qainat wal ma'azif. Nabi ada sikit lagi ya. Wattukhizatil qainat wal ma'azif. Dan apabila penyanyi perempuan dan juga muzik bunyi-bunyian diagung-agungkan, bala Allah henti mai. Perempuan hari ni mengaji tak pandai tak apa, suara pergi sedap, minum kordial asam jawa hari-hari, suara hang sedap, hampir masuk pertandingan menyanyi apakah, sekelip mata hang jadi orang kaya. Mak dia sujud syukur anak dia jadi penyanyi, dan anak pun hadiah dia dapat tu bagi mak pergi Mekah pula. Cantik tuan-tuan. Sedangkan hadis Ahmad ni dia kata apa? Wattukhizatil qainat wal ma'azif. Bala Allah henti mai apabila perempuan menjadi penyanyi. Dia kata. Dan bunyi-bunyian alat muzik ini diagung-agungkan. Ini tu saya cakap tuan-tuan. Majlis kalau tak masuk hak ni jadi macam tak sempurna majlis tu. Kadang-kadang sampai kita lihat orang agama ni pun dijemput pergi majlis tu. Jadi tak kena duduk. Jadi tak kena duduk. Kita dijemput nak bangkit tak kena majlis tu. Tak pi pun tak kena. Pi nak suruh tunggu dia jadi kacau lah. Dah kita pi duduklah majlis tu, dia panggil mai satu penjuru tu dengan duk buat Allah, dia lemah perut ni, takkan masa tu nak buat keluar Quran duk baca surah Al-Mulk pula. Ambil Quran buka, auzubillahi minasyaitanirrajim, bismillah tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa, apakah duk tengok kita pula ni haji mana pula mai duk baca. Tak ada pun duduk baca Yasin terus, Yasin wal Quranil Hakim. Tengok dia pacempungan kita dengan bangku sekali bubuh dia dah. Pada awal betul sapi. Pasal apa? Pasal orang yang buat majlis ni dia tak tahu kata benda tu tak sah buatlah. Susah tuan-tuan, susah. Punca dia apa tuan? Tak mengaji. Tak mengaji. Mengaji baru kita jumpa, oh rupanya benda ni adalah hadis. Baru kita jumpa pun ni pun dah pukul 10 dah. Kalau berhenti awal bulan depan dah puasa, lepas tu dah raya tu tak tahun depan pula baru nak jumpa. Tu pun kalau tak jadi apa-apa. Kalau jadi apa-apa tak habis baca, jadi tak dengar cerita kata tak boleh benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila jadi benda-benda ni sampai lagu tu Nabi kata, dan akhir sekali Nabi kata wala'ana akhiru hazihil ummah awalaha, dan melaknat dan mengutuk dan mencaci orang akhir ini akan orang yang dahulu. Orang-orang kemudian ni duk caci, duk kata macam-macam kepada ulama-ulama yang muktabar yang dulu-dulu. Piduk kondem Imam Syafi'i, piduk kondem, weh hang siapa hang nak kata ke Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu keturunan Nabi sebelah mak dia. Imam Syafi'i itu dengan kita, dia lagi dekat dengan zaman Nabi daripada kita. Imam Syafi'i itu kecil-kecil dah hafaz Quran. Imam Syafi'i itu hadis ribu-ribu ada dalam diri dia. Kalau ada satu dua kesilapan dia, itu biasa atas kapasiti manusia berbanding dengan silap kita yang beribu-ribu. Dia kalau ada silap mungkin satu dua, kita ni mungkin ribu-ribu silap kita. Belajarlah hormat ulama dulu yang muktabar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila berlaku keadaan-keadaan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyartaqibu 'inda dzalika rihan hamra au khasfan au masqa. Dan apabila berlaku semua benda yang disebutkan tadi, maka tunggulah Allah akan bawa mai. Yang pertama, rihan hamra, dia kata angin merah. Kita sebut angin ahmar. Angin ahmar. Angin ahmar ni macam-macam tafsirannya. So, Nabi cuma sebut rihan hamra, angin merah. Ada setengah ulama kata rihan hamra, angin merah ini adalah angin ribut.
Ribut taufan yang apabila mai dia membawa bala bencana kepada semua rakyat. Satu. Ada setengah kata rihan hamra, ini angin ahmar yang bila mai dia nak mai tak tahu bila, tak tahu kena stroke. Macam Allah yarham apa director filem apa baru ni, angin ahmar, tengah duk present kata kerja, tengah duk bentang kata kerja, kata dia kata saya tak apa sihat. Lepas tu dia tak muka dia di meja, habis collapse, masuk hospital berapa hari, habis dia. Macam-macam orang nak kata kat dia apa-apa pun tuan-tuan. Baru ni dalam TV keluar satu rancangan apa majalah 3 ke apa saya tengok lah, dia pergi interview balik kawan-kawan dia, orang yang kenal dia, mak dia, ayah dia. Bila tengok tuan-tuan, terasa kita macam mana mak dia cerita tentang kebaikan dia. Dia kata anak saya ni seorang, dia kata tak pernah dia kata angkat suara kat saya. Kita pun angkat suara kadang-kadang, dia pula macam tu, baik pula di situ. Mak dia kata teriak cakap, anak saya yang ni seorang tak pernah dia kata angkat suara kat saya. Pak dia pula kata kat tepi, pak dia kata adalah kadang tu sikit suara tu sikit, bukan angkat suara. Pak dia kata tapi daripada biasa tu kira tinggi sikit, dia kata. Dan dia pegang tangan mak dia, dia cium tangan mak dia, minta ampun kat mak dia, lala tu juga. Pak dia kata. Kita bila dengar macam tu tuan-tuan, jangan hina orang sebarangan. Setiap manusia ada baik, ada tak baik dia. Kita duk berasa kata kita baik ni, banyak juga tak baik kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah menilai semua hamba dia. Angin ahmar macam-macam tafsiran. Di sini dia kata apa? Yang kata angin merah itu dia kata ialah datang dia mematahkan segala pohon kayu dan tanam-tanaman. Ini satu pendapat. Dan rebah serta runtuh segala yang tersebut itu, menimpa dan membunuh sekalian manusia. Tuhan boleh buat main ribut macam tu. Lah ni pun tuan-tuan, ribut satu dunia. Dia main tak tahu mana tempat, tak tahu bila nak main. Ni ada satu orang email main kat saya ni. Dia tanya betul ke Ustaz ada hadis ni, hadis daripada Nu'aim bin Hammad, meriwayatkan dengan sanadnya daripada Nabi SAW, bila telah muncul satu suara derah di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Dia buat email kat saya, pertengahan Ramadan akan jadi satu suara derah, dia kata, dan berlaku pada waktu 15 Ramadan itu malam Jumaat. Kononnya ada hadis kata lagu tu, bila bunyi saja satu suara jerakah pada 15 Ramadan yang berbetulan pada malam Jumaat, setiap orang yang berdiri akan jatuh terduduk. Dia kata, maka kalau jadi macam tu, maka masuklah kalian ke dalam rumah, tutup pintu, sumbat segala lubang-lubangnya, dan selimutlah diri dan sumbatlah telinga. Jika kamu merasakan ada suara yang menggelegar, maka sujudlah kamu kepada Allah dan ucapkan subhanal malikil quddus. Dia kata, ucapkan macam tu. Barang siapa yang melakukan begitu, bila bunyi suara derah 15 Ramadan malam Jumaat, dia kata sujud dan kata subhanal malikil quddus. Siapa yang melakukan itu, dia tidak akan binasa. Dia kata kan. Bila ni saya email pi dekat apa nama dia, ada satu apa nama di Mesir sana yang boleh kita rujuk tentang sesuatu hadis. Rupanya ada di dalam kitab yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, dia bawa mai hadis ni, dan kata Imam As-Suyuti, hadis ini adalah hadis maudhu', hadis palsu yang direka-reka. Lega balik kita pun. Pasal apa? Kalau nak dikira-kira, kalau ikut orang ilmu falak ni, 15 Ramadan jatuh malam Jumaat berlaku pada tahun 2012. Dia berfikir siap dah. Tahun 2012 lah 2009, 3 tahun lagi kan.
15 Ramadan kalau ikut kiraan dia akan jatuh pada tahun 2012. 15 Ramadan jatuh pada malam Jumaat. Jadi kalau Mei masa tu dia jadi macam tu. Kemudian ada pula satu ahli nujum ni nama Nostradamus. Dia ni pula pergi buat ramalan pula, pergi kena pula time ni. Ini yang kata coincident, kebetulan. Nostradamus ni dia buat ramalan, dia kata pada tahun 2012 dia pun pergi tikam kena tarikh tu juga. Mungkin dia terbaca hadis tipu ni ke apa ke. Dia kata akan berlaku pada tahun 2012, kata Nostradamus. Dia kata apa tu, segala bintang-bintang ni, zodiak ni akan berada pada satu garisan semua sekali. Dia kata ni, dia ni punya ramalan ni akan duduk pada satu garisan. Benda tu akan berlaku pada tahun 2012. Dia kata bila berlaku aja fenomena ni semua duduk satu garisan. Macam baru ni gerhana bulan, bumi dengan matahari duduk satu garisan. Nostradamus kata tahun 2012 semua nanti pergi duduk satu stop. Di situlah dia kata kemusnahan alam ini. Dia pun percaya juga kiamat, tapi dengan ramalan karut dia. Tuan-tuan, benda-benda macam ni kadang-kadang dia duduk bergerak dalam masyarakat. Siapa dapat dia nak penjelasan betul ke ada hadis ni, ada ke betul Nabi kata lagu ni, dia duduk kalut dengan benda-benda macam ni. Tapi apapun kita semua menunggu saat berlakunya kiamat. Bila? Hanya Allah yang mengetahui. Macam mana caranya? Sikit sebanyak ada cerita dalam Quran dan sebagainya. Baik, jadi hadis ni last kali dia kata falyartaqibu 'inda zalika rihan hamra, maka tunggulah pada ketika itu Allah akan bawa mai angin ahmar au khasfan, ataupun Allah Subhanahu wa taala akan bawa mai bala dalam bentuk bumi telan orang, au maskha, ataupun Allah bawa mai satu bala dalam bentuk rupa manusia, diubah menjadi kera, menjadi beruk ataupun menjadi babi. Kata At-Tirmizi ini hadis gharib. Dia kata, tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil yang tiba daripada apa yang kita baca. InsyaAllah lepas ni dia akan sambung lagi. Ada lagi satu hadis yang lebih kurang seumpama macam tu. Jadi saya mengambil kesempatan kuliah penghabis pada malam ini sebelum Ramadan untuk mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada tuan-tuan semua kalau sekiranya selama kuliah kita dalam tahun ini saya ada buat salah silap dan sebagainya, terkasak cakap, tersilap dan sebagainya. Itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat berpuasa dan selamat melipat gandakan ibadat di bulan puasa, dan tidak terlalu awal untuk ucap selamat hari raya. Hari bangkit duk menyanyi lagu raya. Selamat hari raya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, Allah berkati hidup kita, Allah hidupkan kita sebagai orang yang beriman, Allah matikan kita sebagai orang yang beriman, kita dibangkitkan di mahsyar di dalam kumpulan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illal ladzina اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.